Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga dan salam pejuang. Ya. Minta maaf ya, saya nampak letih sebab memang tak cukup tidur. Okey. Hari ini saya akan bincangkan PRU 15. Okey. Jadi sekarang ada ramai sebenarnya di luar yang menunggu PRU 15. Itu hakikatnya. Tapi bila masuk social media, kita lihat di ruang komen, biasanya kalau ada orang bercerita berkenaan PRU 15, retorik yang dimainkan adalah oh COVID, apa cerita PRU 15 dan sebagainya. Okey. Tapi ini sebenarnya adalah perang saraf. Kalau yang bercerita berkenaan dengan PRU 15 adalah puak-puak Pakatan Harapan, belah Laskar Cyber belah BN atau PN akan serang dan kata COVID dan sebagainya. Kalau yang cerita pula adalah orang-orang dari belah barisan ataupun PN, sini pula akan serang, sama juga cerita dia COVID. So sebenarnya isu dia bukan COVID, isu dia ialah yang sini kalau cerita, yang sana nak serang saja. Yang sini kalau cerita, sana nak serang. Itu cerita dia. Tapi berbeza dengan luar, memang mereka ingin PRU dan kita dah lihat banyak negara serantau sudah adakan pilihan raya dan tidak bermasalah. Cuma cara PRN Sabah dikendalikan itu amat tidak bertanggungjawab oleh ahli-ahli parlimen blok kerajaan. Ya. Tapi apa pun, kalau kamu perasan, yang paling banyak bercerita PRU 15 adalah ahli-ahli parlimen blok kerajaan, bukannya kita, rakyat. Satu contoh yang amat nyata adalah Tan Sri Anwar Musa. Dialah yang paling banyak bercerita berkenaan dengan PRU 15. Paling banyak memberikan indikasi bahawa PRU 15 akan diadakan sebelum bulan Jun atau pada bulan Jun. Ya. Dan juga beberapa ahli parlimen dari UMNO. Ya, jadi bukannya rakyat, pemimpin kita atau pemimpin anda sendiri dalam kerajaan sedang bercerita mereka ingin PRU. Dan untuk makluman anda, berdasarkan maklumat yang telah saya terima, memang persediaan sedang dilakukan untuk PRU di sekitar bulan Mei atau Jun. Ya. So, ini bukan soal siapa suka, siapa tak suka, itu boleh tolak tepi. Ini soal sekarang kita anggap maklumat ni betul dan PRU memang dah sedang dirancang. Ya. Dan of course kelebihan ada pada blok kerajaan. Sebab apa? Mereka lah yang paling untung dari segi persediaannya, disebabkan PKP dan darurat yang diisytiharkan. Sebab yang lainnya semua ada kekangan. Okey. Tetapi mereka perlu membeli masa ni sebabnya saya bukan katakan PKP ni dan darurat ni disengajakan. Sengaja atau tak sengaja itu tolak tepi. Hakikatnya mereka akan untung dan masa ni amat perlu bagi mereka sebab keadaan mereka amat kritikal, teruk dan mereka cemas sebab dibenci rakyat. Okay. So itu pun kita tolak tepi sekarang. So benda tu nak jadi. So tak usahlah cerita COVID. Kalau anda nampak Laskar Cyber ni masuk cerita COVID dan sebagainya dekat ruang komen, sama ada tak indah atau tulis hashtag Laskar Cyber dikesan dan hashtag kami tolak Laskar Cyber, senang cerita. Tak payah layan. Okey, sekarang ni bila dah masuk babak pilihan raya umum ni, cerita dia macam ni. Yang saya nampak, okey, ada banyak hujah yang dilontarkan, ya, siapa akan menang dan sebagainya. Pertamanya, saya dah buat ramalan umum, ya, bahawasanya tidak ada mana-mana gabungan atau parti yang akan menang, ya, dan blok kuasa ketiga akan jadi kingmaker. Okay. Itu saya dah buat dan saya kekal dengan pendapat itu. Melainkan contohnya ada kesilapan strategi dalam pejuang dan sebagainya, melainkan lah. Tapi rasanya itulah, ya, blok kuasa ketiga akan menjadi kingmaker selepas pilihan raya. Now, di dalam pilihan raya umum ke-15 ni, rakyat akan, peraturan dia, the rules,
tidak sepertinya sebelum ini, dan kita tidak ada data rujukan ataupun budaya rujukan apa yang akan berlaku, sebab apa yang dijangka berlaku tidak pernah berlaku sebelum ini, iaitu sentimen rakyat sekarang adalah amat unik, dan saya akan ceritakan mengapa. Jadi ramai akan merujuk kepada pengalaman-pengalaman mereka di PRU14, sama seperti di PRU14 mereka merujuk kepada pengalaman mereka di PRU13 dan terbukti salah, sebab lanskap politik, pertimbangan rakyat, pengalaman rakyat dan sebagainya sudah berubah dalam PRU14. Now, di dalam analisis-analisis yang telah saya lakukan, bukan hanya saya telah membuktikan bahawa di dalam PRK Slim dan Cini tidak berlaku peningkatan dalam undi gabungan UMNO dengan PAS kalau banding dengan PRU14. Okay, saya dah buktikan, dan saya pun dah buat 2 kali atau 3 kali analisis terperinci. PRN Sabah menunjukkan sebenarnya andai kata blok kuasa ketiga bertanding, okay, hancur PPBM dan UMNO. So rujuk video-video saya yang lepas di YouTube. So analisis ini telah saya lakukan, dan di dalam PRU15 memang ada blok kuasa ketiga. Jadi sekarang ni bila kita masuk PRU15 dan adanya blok kuasa ketiga ni, peraturan dia akan berubah, sebab di PRU14 rakyat dah menjadi risk taker. Risk taker bermaksud kalau dulu mereka berdekat-dekat dengan Barisan Nasional, tiba-tiba mereka mengambil risiko dan mereka memilih Pakatan Harapan, dan kemudian mereka sedar ambil risiko tetapi hidup kita berterusan. Dan oleh itu risk taker, budaya risk taker ni, mereka sekarang ni apa yang mereka lihat, ya, budaya dah ubah, okay? Dan dengan kemajuan zaman IT, teknologi, maklumat dan sebagainya, mereka dah ada satu kematangan dan satu kesanggupan untuk ambil risiko yang sebenarnya dipelajari dari PRU14. Maknanya apa yang mungkin berlaku di PRU15 boleh mengejutkan semua. Okey, itu satu. Kedua, mereka tidak mudah ditipu, dan kita dah lihat di PRU14 budaya baru ialah PRK ni mereka tak kisah. Contohnya sebelum PRU14 ada PRK di Sungai Besar dan Kuala Kangsar. Kita boleh lihat Barisan Nasional menunjukkan peningkatan dan menjadi terlalu bangga, dan mereka menggunakan itu sebagai alasan menunjukkan bahawa Barisan Nasional akan menang besar di dalam PRU14. Tapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Sebab PRK ni, pertamanya isu-isu yang dimainkan adalah isu setempat. Keduanya, rakyat tahu bahawa ini tidak akan mengubah lanskap politik, dan biasanya PRK digunakan untuk menghukum pihak yang mereka marah, tapi mereka masih sayang. Contohnya mereka marah dengan DAP, mereka menghukum DAP, mereka memberi banyak lagi undi kepada MCA, seperti mana yang berlaku dalam di PRK Sungai Besar dan Kuala Kangsar. Tetapi bila sampai PRU14, mereka menghukum MCA. Sebab di PRU14 mereka menolak kerajaan yang bongkak, mereka menolak kerajaan yang kemaruk wang, kuasa dan kedudukan, mereka menolak kerajaan yang kemaruk darjat, dan juga mereka menolak kerajaan yang meruntuhkan atau memudaratkan negara, ekonomi, sambil mengayakan ahli-ahli parlimen tetapi rakyat terseksa. Dan keadaan ini semua sedang berlaku sekarang, tetapi berlipat kali ganda teruknya. Jadi sekarang pun rakyat akan melihat pertimbangan itu. Bila sampai PRU, mereka akan lihat ke hadapan. Adakah kita sanggup pihak-puak ini mentadbir kita untuk 5 tahun? Dan sekarang ada di PRU15 ada faktor tambahan, iaitu faktor lompat-lompat parti, iaitu mereka sekarang akan menolak puak yang mereka rasakan tidak boleh dipercayai, diberi mandat rakyat tetapi kemudian mengkhianati mandat rakyat. So ini satu lagi faktor yang menimbulkan kemarahan rakyat. So PRU15 ini akan menunjukkan satu perubahan yang amat ketara, iaitu apabila ada blok kuasa ketiga, okey, dan sekiranya mereka yang bertanding menerusi blok kuasa ketiga, tidak kira pejuang, warisan dan lain-lain yang dalam blok kuasa ketiga ni, tidak kira di bawah bumbung mana, jika mereka berjanji atau melafazkan ikrar ketika berkempen bahawasanya
tidak kira apa pun keputusan pilihan raya, mereka tidak akan memasuki secara rasmi mana-mana gabungan Pakatan Harapan, Perikatan Nasional atau Barisan Nasional. Kerjasama tu lepas pilihan raya mungkin, tetapi mereka tidak akan masuk secara rasmi menjadi ahli gabungan itu, iaitu mereka akan kekal sebagai blok kuasa ketiga. Rakyat akan memilih pihak berkenaan. Jangan lupa ya, peraturan dalam pengundian ni, orang selalu melihat siapa sokong. Sebenarnya dalam pilihan raya ni, kunci dia adalah siapa tak sokong. Apa maksud saya? Okey, contohnya ada satu pertembungan antara Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan. Kita ambil contoh. Jadi Pakatan Harapan akan bergantung kepada undi anti Barisan Nasional, iaitu mereka yang tak sokong Barisan Nasional. Ya, jadi mereka yang tak sokong Barisan Nasional, Pakatan Harapan akan cuba kaut undi mereka. Dan Barisan Nasional pula akan bergantung kepada undi anti Pakatan Harapan. Maksudnya mereka yang tak sokong Pakatan Harapan, Barisan Nasional akan cuba kaut undi dia. Jadi di dalam pertembungan itu, andai kata Barisan Nasional undi dia dipecahkan, sebab contohnya Barisan Nasional bertembung dengan PAS juga, walaupun mereka ni dari belah kerajaan. Contohlah, benda ni takkan jadi tapi contoh. Okay. So di sebelah kerajaan kita ada PAS dengan Barisan Nasional, di sebelah sana kita ada Pakatan Harapan sahaja. Maka oleh kerana Pakatan Harapan bergantung kepada undi anti Barisan Nasional, anti PAS, jadi di sini dia tak ada pertandingan, jadi dia akan kaut semua. Tetapi Barisan Nasional pula bergantung kepada undi anti Pakatan Harapan. PAS juga bergantung kepada undi anti Pakatan Harapan. Jadi undi anti Pakatan Harapan akan berpecah. Jadi kemungkinan lebih tinggi Pakatan Harapan akan menang. Okay. So boleh jadi juga dua-dua side undi akan pecah. Contohnya pertandingan 4 penjuru. Contohnya Pakatan Harapan, lepas itu ada Pejuang. Di sebelah sini ada Barisan Nasional, kemudian mungkin Barisan Nasional dan PPBM saya jangka tidak boleh kerjasama, jadi boleh jadi tempat-tempat tertentu ada PPBM. Jadi tidak semestinya kalau dua-dua side dia pecah, tidak semestinya ianya akan memihak kepada Barisan Nasional. Tidak. Kita dah lihat di PRU 14, peraturan bahawa apabila undi pecah ianya memihak kepada Barisan Nasional sudah menjadi tidak benar. Tambah pula rakyat dah makin meluat, ya, dengan kerajaan yang makin bongkak, yang makin kemaruk kuasa, wang dan kedudukan, makin kemaruk darjat, dan yang terbaru kerajaan ini menyeksa rakyat, dan kerajaan ini inilah itulah yang saya dah ceritakan. Jadi ianya boleh memihak kepada pembangkang. Okey, di dalam pembangkang tu andai kata ada pertembungan, contohnya blok kuasa ketiga dengan PKR contohnya. Saya dah beritahu rakyat ni sekarang ni, kalau blok kuasa ketiga melafazkan ikrar, ianya boleh menunjukkan satu transformasi yang menakjubkan yang tidak sepertinya sebelum ini. Itu satu kelebihan, ya, yang boleh berlaku. Okey. Jadi apa pun ramalan saya adalah blok kuasa ketiga ni berkemungkinan amat tinggi akan jadi kingmaker. Okey. Now sekarang kita lihat di dalam PRU 14, Barisan Nasional atau UMNO, kita fokus kerusi Melayu, Melayu atau Melayu Islam atau Melayu Bumi Putera Islam. Okey. UMNO bertanding 122 kerusi. Now, biar UMNO bekerjasama dengan PPBM ke tak bekerjasama dengan PPBM ke, tetapi di dalam pilihan raya ini motif semua orang adalah untuk memastikan, untuk mengelakkan undi pecah. Jadi sudah semestinya walaupun UMNO tidak bekerjasama dengan PPBM, dia akan cuba elak pertembungan juga. Sebab apa? Dia tak nak benda ni menguntungkan pembangkang. Dan begitu juga pembangkang. Dia walaupun ada konflik-konflik di antara mereka, tetapi sejauh mungkin, setakat mana yang terdaya, mereka akan cuba elakkan ada pertembungan untuk meningkatkan kemungkinan untuk berjaya agar pihak kerajaan tidak menang. Jadi dua-dua belah akan cuba elak pertembungan.
Jadi PPBM, Anwar Musa ya, Anwar Musa ni walaupun bukannya ahli PPBM tetapi dia memang dianggaplah juru cakap PPBM. Anwar Musa dah berkata ada persetujuan di mana kerusi yang dimenangi, 54 kerusi yang dimenangi oleh UMNO di PRU 14, PAS dah setuju tak akan bertanding, dan UMNO pula dah bersetuju tidak akan bertanding 18 kerusi yang dimenangi oleh PAS. Jadi kalau kita pegang cakap Anwar Musa tu, kita boleh anggap ini juga pendirian PPBM. Jadi semestinya PPBM juga tidak akan bertanding dalam 54 kerusi yang telah dimenangi oleh UMNO. Dan jika kita anggap PPBM juga bertanding 54 kerusi, jadi kalau kita jumlahkan UMNO dengan PPBM dah jadi 108 kerusi. Okey. Tapi UMNO dulu bertanding 122 kerusi. Selebihnya boleh beri kepada PAS, iaitu 14 kerusi. Jadi PAS boleh bertanding 14 campur 18, iaitu 32 kerusi di dalam PRU 15. Jadi UMNO 54, PPBM 54 dan PAS 32. Okey. Nah, bila kita mai babak pembangkang ni, kerusi yang ditandingi oleh UMNO dan PAS iaitu 180 kerusi seharusnya ditandingi oleh Blok Bebas pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan gandengan beliau bersama Tengku Razali Hamzah, sebab ini adalah gandengan yang berkemungkinan tinggi akan memenangi kerusi-kerusi tersebut ataupun Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ya, kalau Anwar cuba dapatkan keyakinan ahli pengundi-pengundi UMNO dan PPBM ni, kalau dia cuba nak main tiga penjuru ya, maknanya bertembung dengan blok kuasa ketiga di kerusi-kerusi ini, PKR ni akan hangus dan Anwar sedang menjahanamkan pembangkang. Jadi seeloknya untuk mengelakkan pertembungan, blok kuasa ketiga bertanding di semua kerusi 108 kerusi yang ditandingi oleh UMNO dengan PPBM. Tetapi bolehlah lepaskan 10 kerusi. Maknanya blok kuasa ketiga hanya bertanding 98 kerusi, 10 tu lepas kat Pakatan Harapan. Jadi Pakatan Harapan akan bertanding 124 kerusi, iaitu 50 PKR ya, kemudian 42 DAP dan 32 amanah. Mengapa 32 amanah? Sebab semua kerusi PAS kita bagi amanah bertanding. Okey. Dan blok kuasa ketiga bertanding 98 kerusi. Iaitu 98 kerusi ni kita pecahkan kepada 50 pejuang, 23 kepada warisan dan 25 kepada yang lain. Yang lain ni yang lain lah. Okey. So, ini adalah satu contoh agihan kerusi pembangkang yang mengelakkan pertembungan. Kerjasama ke tak kerjasama ke, tetapi mengelakkan pertembungan. Okey. Dan kawan perhati, yang akan menimbulkan banyak masalah adalah Anwar, saya jangka. Okey. Tetapi ini adalah salah satu dari formula. Dan formula ni, formula ringkas hanya berdasarkan kiraan kerusi. Saya tidak masuk mendalam kerusi ni, demografi dia macam ni. Jadi kalau kita ambil pertimbangan demografi ni, mungkin ada perubahan. Jadi ini satu kemungkinan, ya. So itu pencerahan saya hari ini berhubung dengan agihan kerusi. Jadi kau akan lihatlah mereka akan mainkan isu COVID. Ini yang komen ni, isu COVID ni, lepas saya dah jelaskan ni, ini tolong just abaikan. Jangan buang masa anda dengan mereka. Okey? Sebab yang inginkan pilihan raya adalah pemimpin-pemimpin blok kerajaan yang sedang melakukan persediaan untuk, minta maaf ada gangguan, yang sedang melakukan persediaan adalah pemimpin-pemimpin blok kerajaan. Okey, jangan lupa dalam 1-2 jam lagi saya akan letakkan link kepada saluran Telegram saya di ruang komen. Jadi kembali dan sertai saluran Telegram saya sehingga kita berjumpa esok. Wassalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga dan salam pejuang, ya.